Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali semula bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli. Pastinya menerusi Famous 2. Famous musim keempat. Jangan risau, sis tak sesat dalam hutan. Tidak. Okey. Ketika ini saya berada di mana? Ceteka. Kalau cik nama betul ni takut salah. Kita ada di Berjaya Hills Golf and Country di Bukit Tinggi. Kalau sebelum ni anda dah tengok dah Koma Tropical, kita dah pergi Chateau, kita dah pergi Japanese Village kan. Banyak tempat-tempat yang menarik yang ada dekat sini dan sesuai sebenarnya untuk anda bawa keluarga. Tak payah nak lama-lama sangat dalam kereta, anda dah sampai dah tempat sejuk dan cantik seperti ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Berjaya Group yang menaja lokasi kita. Tak boleh kita lupakan penaja utama kita. Okey, pastinya cap kunci dari EHH Food Industries Sdn Bhd yang mendapat pengiktirafan Malaysian brand. Terima kasih kita ucapkan kepada cap kunci. Baik, untuk hari ini. Depan sikit. Kita nak bersama-sama dengan lelaki sado pertama di Malaysia. Okey, janganlah teka Malik Noor pula. Janganlah teka Sazali Samad pula. Bukan. Kita rasa sama dengan seorang lelaki yang sangat sado. Saya tengok lakonan ini tahun 2003. Jadi suami yang ego. Dalam cerita tu lah. So, kita tak tahu lah betul ke dia ego. Okey ke tak orang ni kan. Jadi anda kena terus bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli. Pastinya menerusi Famous 2. Famous. Halo. Ya. Okey, projek tu on. Projek Bukit Tinggi tu. Yes. Nanti I transfer. You don't worry, Tan Sri. Okey, I suruh secretary I buat. Transfer now. Alright, thank you. Secretary. Ya, Datuk. So you nanti tolong transferkan 5 juta ringgit pada Tan Sri untuk projek kita. Datuk nampak elok Ya ke? Baru hari ni nampak saya elok ke macam mana? Lain dari yang lain. Okey. Ubat tak makan. Inilah masalah kalau ubat tak makan. Macam mana boleh lepas sampai sini kan? Inilah dia tetamu kita untuk hari ini, Fahrin Ahmad. Ya. Pegang kayu tu dia main ke tak sebenarnya? Tengok gaya dia lah. Gaya dia. Kita try sikit tengok. Try. Main. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sangat lah kan. Tak kisahlah. Kita tak kisahlah sebenarnya kan. Abang Fahrin masuk ke tak masuk ke. Yang penting kita berada di Berjaya Golf Club memang sangat cantik. Betul. Kat belakang tu kita boleh nampak Chateau kan. Dan juga boleh nampak Koma Tropical. Memang nyaman lah kat sini lah. Terima kasih lah kepada diorang Terima kasih jugalah sebab sudi sama dengan kami. Sama-sama. Dengan baju hitam kita kan. Kita tak matching. janji. Sis tak janji dengan Abang Fahrin. Okey. So apa cerita kita ni? Tak adalah, saya je nak tahu abang. Saya disuruh untuk tanya lebih kepada kisah cinta Fahrin Ahmad. Kisah cinta Saya tak tahu abang saya. Kisah cinta Saya yang terpaksa. bakal memberikan inspirasi kepada semua. Okey. Apa benda yang paling sweet yang abang pernah buat untuk isteri? Benda paling sweet waktu tu kira kami pergi honeymoon je lah. Kita pun tak lama berkawan sebelum menikah. Tapi lepas menikah tu dapat honeymoon sekejap. Waktu tu dia kerja dengan Syarikat Perdagangan Antarabangsa ya. So saya rasa banyaklah benda-benda
sweet yang saya rasa spend time dengan dia. Saya rasa sweet tu dia ialah satu yang subjektif lah. Mungkin saya rasa Fahri Ahmad sweet dekat tempat lain. Macam saya tengok awak apa, awak sweet. Kan? So memang macam tu subjektif. Kayu ni kadang-kadang dia tak kat bawah tapi kat atas. Okey. Tapi abang pernah jarak jauh juga kan? Pernah jarak jauh. Macam mana hubungan jarak jauh? Sebab selalu lelaki ni tak tahu betul ke tak lah saya dengar netizen cakap. Tapi kalau nak cakap pasal tu sebenarnya, saya berkahwin pada usia lewat, iaitu 36 tahun. Dan isteri waktu tu Elina 38. Tapi saya rasa antara benda yang paling berbeza dan manis ialah pasal bila kita dalam perhubungan di usia yang matang ni, semua under control. Semua tak ada yang emotional. Betul. Apa. Dia lebih macam, buat apa nak berajuk kan? Kenapa berajuk dapat apa? Marah kenapa? Kalau fikir betul-betul lah dia kerja sebagai pramugari. Dekat di Dubai. Saya pula kat sini. Kalau nak cakap pasal hal cemburu tu terlalu banyak. Tapi pasal kita ni memang dah steady, dah matang, dah tahu dah hala tuju hidup kita. Jadi kita tak ada masalah. Kita dah tahu dah. Abang Fahri pernah masak ke untuk isteri dan anak? Saya pernah masak. Masak apa? Tapi saya masak selalunya masak benda-benda yang masakan yang sihat-sihat lah. Contohnya grilled chicken, kadang steak, salad. Salad tak payah masak bang, salad kau potong-potong kau letak je. Tapi ada skill dia tau. Ada skill Ada skill dia. Okeylah, tapi bukan je sengaja-sengaja macam tu. Tapi sebenarnya saya memang suka makanan yang sihat lah. Sebab tu di usia sekarang, Abang Fahri mesti nampak muda tau. Memang nampak sangat muda. Badan dia pun macam lain lah orang kata. Okey, kita nak tengok betul ke tak skill-skill yang dia cakap tadi tu. Anda kena terus bersama-sama dengan kami. Pasti yang menerusi Famous to Famous. F to F. F. Fahrin. Fahrin to Raifah. F. Kembali semula dalam Famous to Famous bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli dan juga Fahrin Ahmad. Tadi angkuh ke main hashtag dan riak dia kata dia ada skill memasak di dapur. Jadi hari ni kita nak masak apa tu? Tapi sebelum tu Famous macam ni daripada padang golf, main golf, semua masak. Dia yang pelbagai lah. Macam jemput, dah lapar, masak sendiri. Memang. Kita memang suka konsep berdiri di atas kaki sendiri sebab kita melihat juga perkembangan Fahri Ahmad seorang yang sangat hebat lah. So malas nak komen lebih. Kenalkanlah bahan-bahan dia. Pada hari ini kita akan buat mapo tofu. Okey. Okey, dan inilah bahan-bahan dia yang ada kat depan kita. Banyak betul bahan-bahan dia ni. Banyaklah. Kita cubalah satu persatu. Silakan yang ada skill dia tu. Yang ini bawang putih, cili boh. Yang ini paste mapo. Yang dalamnya isinya apa? Senangnya kerja kau. Okey. Yang itu? Ada lada Sichuan, ada udang kering, ada garam, cili lah yang tu. Cili. Okey, crab stick, fish ball, cendawan, ada Chinese mushroom lah. Dan juga ada daging cincang. Kita ada tepung jagung, tahu mesti ada, garam, gula seperti biasa. Okey, kita menggunakan tahu dari Cap Kunci. Dia ada dua lah bang. Satu tahu masin. Satu lagi tahu tawar. Tapi hari ni kita nak guna tahu yang tawar. Sebab kita dah guna pelbagai rasa ni. So tahu masin ni sebenarnya dia sedap kalau kita buat apa tau. Tahu goreng, tahu sumbat. Ni tahu tak saya tengok apa? Apa? Okey, baguslah ni Cap Kunci ni. Pasal apa? Saya bila orang sebut sadar-sadar semua kan, kita selalu memilih makanan yang high in protein. So ini yang bagus lah. Ni high in protein ni. Dan dia satu serving dia 11.2 gram protein. Power ni. Baik, jadi kita akan gunakan Cap Kunci ni. Abang buka api tu kejap. Dah tak payah tengok ni. Buka lapar api. kita bang, lapar kita. Abang buka je. Okey. Macam tu. Angin kuat ni. Pastikan anda dapatkan tahu Cap Kunci ni. Sentiasa segar, sentiasa sedap. Cantik. Dah ada dah. Api dah up Okey. dah. Api dah up. Dah up letakkan minyak. Abang lah tadi hebat sangat. Silakan. Ya, tuan-tuan dan puan, makcik kakak, kita letakkan minyak dulu, kita panaskan minyak di atas kuali ni. Tapi sebelum tu, tadi kita dah ambil dah dulu tahu ni siap-siap, kita dah trim tepi dia, kita dah potong empat, kemudian kita dah rebuslah sikit. Betul. Nak letak banyak lagi tak? Jangan buat banyak, minyak buat banyak tak elok. Kita masak banyak tu je kan? Okey. Jangan minyak buat banyak tak elok. Okay, tapi sebelum tu tadi tahu kita tu dah direbus terlebih dahulu. Ya, benar. Kan, kita dah selesai dah tadi. Ni dia. Ni yang kita letak sini bukannya sia-sia ni.
Pasal memang kita dah rebus dah tadi. Bukan perhiasan. Okey. Dari tu minyak panas tu nak tahu jugalah kalau seminggu berapa kali Fahri Ahmad membantu di dapur. Bukan masuk dapur tau. Masuk dapur selalu minum air je kan. Membantu di dapur ikut pada keadaan. Kadang-kadang benda tak susah lah. Masak masakan sihat ni sebenarnya tak susah. Kurang minyak, kadang kita grill, masak dekat atas non-stick pan. Kalau macam tahu tu pun mungkin kita rebus tahu. Kita makan. Jadi jawapannya ikutlah kepada keadaan. Memang tak ada jawapan lah sebab dia kalau betul-betul orang yang selalu masuk dapur kan. Dia cakap hari-hari kan? Dia confident jawab hari-hari kan? 5 kali seminggu something like macam tu lah. Saya tak pasti saya ikut keadaan. Alright. Cuba macam itu ke? Apa rasa minyak dah panas ke belum? Salah. Okey, so kita masukkan bawang putih. Harap dah bunyi lah bang. Okey. Bunyi maknanya minyak dia panas. Dah panas lah. Okey, iaitu memang kita lakukan yang pertama sekali ialah macam pengulas sukan kita lakukan kalau dah kerja dia tu itu macam tu jugalah bunyi dia. Okey, kita masukkan bawang putih tadi dan juga kita tunggulah dia sehingga keperangan. Okey. Dan kemudian kita nak tahu apa lagi tu? Cili bo. Kalau rasa agak nak cilikan mulut letak lebih. Cili bo. Okey. Kita kacau je. Dan juga ni kita kena tahu paste tu. Macam tahu mak. Mak macam tahu mak. Okey, kita tak payah guna banyak sebab dia masin tau. Bila dia ada udang kering dia akan masin sikit lah. Dan ada juga kacang sebenarnya. Dengar tak bunyi? Awak dengar bunyi? Nampak? Kita apabila kita Ya, Farin kat sini. Kejap lagi dia balik. Kita membuat penggambaran di kawasan-kawasan yang orang kata di berdekatan alam sekitar ni kan. Okey, cantik. So abang kacau betul-betul sekarang geramnya tengok pegang. Abang tu pegang macam ni. Tengok ni. Ni macam ni. Macam itulah. Ganas no. Bukan ganas, dia macam bau sebati. Okey, cantik. Macam tu. Okey, yang ini kita tunggulah kira-kira berapa? Seminit dua lah, seminit dua. Lepas tu? Apa soalan seterusnya? Tak, lepas tu kita nak buat apa? Tu. Cook it again until it smell fragrant for about 2 minutes. Okay, and then? Yeah. And then later you start to put the minced chicken. Okay, and then? Program ni dia kena ada guide. Alright. Masukkan ni. Okay, isteri abang jaga ke masakan makanan-makanan yang abang makan? Masukkan semua ayam ni. Okey. Dan kita masukkan daging ayam sedang. Dia jaga ke semua makanan-makanan yang abang makan? Dia tak susah. Jadi dia tahulah kalau hari-hari saya mesti ada sayur. Oh, sayur memang makan lah. Protein saya mesti ada protein, tak kira lah apa. Dan juga kalau macam karbohidrat tu kadang-kadang saya makan brown rice lah. Brown rice. Tapi abang pun nampak susut sikit Betul, memang sengaja. Memang sengaja menyusutkan. Bila ada anak, cara makan anak macam ni pula? Abang jaga jugalah macam abang makan. Ini pun nak cakap juga. Pasal kita percaya juga nutrisi yang baik, macam ni lah. Nutrisi yang baik itu baguslah untuk anak-anak kan. Tapi kita selalu dapat nasihat daripada our own pediatrician lah. Pediatrician dia kata apa yang bagus, apa yang tak. Dan nak cakap pasal jaga tak jaga, consider menjaga jugalah, agak menjaga juga. Agak jaga jugalah kan. Yelah kadang-kadang budak-budak dia suka jajan-jajan. Cuma bila kadang-kadang terbang. Bila cakap pasal anak-anak ni kadang-kadang mungkin saya nak kongsikanlah dengan boleh. dengan apa ni mak ayah ke ataupun tok nenek kat luar sana kan. Dia orang kalau cakap pasal budak kecil, ya Allah budak ni kurusnya, tak makan, tak bagi dia makan betul. Lepas tu dia nampak yang besar, yang cabi tu. Wah, sihatnya budak ni. Tapi kalau betul sebenarnya sihat budak-budak dia tak tentu. Dia cukup makan, cukup susu, cukup nutrisi, berat tinggi dia okey. Tapi abang jangan risau sebab saya pun mengalami masalah yang sama. Sebab saya pun ada anak, kadang orang kata tu adik, tak kisahlah kan apa-apa. Wow. Memang kecil orangnya. Orang kata mak gemuk anak kecilnya. Apa pula? Tapi sihat tak? Sihat kan? Yang penting sihat. Okey, kita masukkan bersama dengan pembantu saya, biar sedang masukkan ayam. Tadi cakap air rebusan ayam. Yalah, air rebusan ayam. Kalau kita tak ada air rebusan ayam, kita boleh guna cube ayam jugalah. Okey, kita masak ni kita yang buat dia. Okey, saya sambung. Nenek saya pesan macam tu. Okey, sementara kita nak tunggu dia menggelegak ni, kita ada beberapa soalan yang abang kena jawab. Yang menggelegak juga? Tak ada gelegak. Okay. Kita kena jawab dengan laju lah. Abang kena jawab dengan laju lah. Okey. Pramugari atau model? Pramugari. Pedas atau manis? Pedas. Instagram atau Facebook? Instagram. Wayang ke karaoke? Wayang. Pegum atau pengulas sukan? Pengulas sukan.
Terlambat Yang sikit. tu lambat. Lambat Kenapa? sikit. Kenapa? Pasal nak bezakan antara macam tak lah, kalau relate dekat kita rasa okay, kita belajar yang tu tapi kita jadi apa dan kita minat apa. Itu kita minat. Tapi abang pernah tak practice law actually? Sebenarnya tak pernah. Sejujurnya tak pernah pasal di tahun akhir saya belajar undang-undang dekat UiTM Shah Alam. Saya dah mula jadi pengacara rancangan bual bicara. Lepas tu habis belajar bila grad tu pula memang celah-celah tu tengah berlakon juga. Dan lepas tu berkira macam mak ayah cikgu. Kau nak jadi apa ni? Kau nak jadi apa ni? Ada masa depan ke kan dalam bidang ni, bidang artis lah apa semua. Kita kata okey bagi kita peluang, kita tengok macam mana. Lepas tu 6 bulan, setahun. Okey alhamdulillah rezekinya sampailah ke sekarang. Alhamdulillah sampai hari ni masih lagi bertahan. Antara Cuma radio je saya tak pernah cuba. Dia nak job Radio yang tak pernah cuba. guys, you know what? Dia minta job I ni. Lepas tu dia nak job yang I tinggalkan kejap tu. Semua you nak. You nak I tak? Wow. Salah tanya kakak, maafkan saya kakak. Soalan cepu cemas. Maafkan saya kakak. Okey. Okey. Ni sekarang ni apa? Dah selesai. Yang ini kita memang tunggu dia punya bahan-bahan masak. Dan kemudian nanti kita akan masukkan tepung jagung. Betul, tapi kita masukkanlah sikit garam. Tapi garam tak banyak tau sebenarnya. Sebab kita dah masukkan yang mampu sos tadi tu. Yang dia dah masin. Dah masin. Sikit saja. Jadi jangan terlebih masin lah. Sikit je. Okey, cantik. Alright, dah bergelegak. So, kita masukkan sedikit tepung jagung. Kita tahu fungsi tepung jagung ialah untuk memekatkan. Kalau untuk goreng, tepung jagung merangupkan. Wow. Alright. Masukkan sikit. Nampak Gol bang. Nampak sangat memang pandai Senang masak sangat, dan selalu masak Alhamdulillah, tapi itulah masak selalu laki tetap kecil. Orang kata aku tak bagi makan laki juga. Stres Tengok, lah. nampak. Masalah keluarga dah bawa datang set. Alright. Dia tak payah masak lama sangat pun sebab tahu pun tapi kita dah tahu dah. Yang penting dah tahu tu masak. rebus. Dan juga tu bahan-bahan tadi tu mesti masak lah. Dah masak lah tadi. Tak yang tu minced chicken lah, apa benda abang, semua. kalau abang nak tahu ayam dah masak. Tadi kita masukkan minced chicken mentah lah tadi. Ya, abang tengok kalau abang nak tahu ayam dah masak, dia dah bertukar warna putih. Yes. So dia dah masak. Tak, itu yang cuba abang sampaikan lah sebenarnya. Dia dah masak. Tadi kau belagak sangat kata ada skill bagai selalu masuk dapur. Muka. Okey. Kita masukkan daun bawang. Okey. Okey. Oh, ini yang dimaksudkan sebagai menggelegak lain. Menggelegak ya. Menggelepar pun lain. Tuan-tuan dan perempuan. Lepas tu kita letakkan yang tahu tadi tu. Okey. Tak payah masuk orang ni sebab nanti dia akan terlalu lembik dah hancur. Oh, yang jadi, ini kita siram kat situ. Ya, jadi kita siram. Cuma dia tak akan hancur lah kalau anda menggunakan tahu, tawa, cap kunci. Sentiasa segar, sentiasa sedap, mendapat pengiktirafan Malaysian brand. Kau ada. Yes, ingat Raifa, ingat kunci. Kau kunci. Jangan kunci hatiku. Kakak maafkan saya, dah 2 kali minta maaf. Okey. Jadi sebenarnya yang ini kita tunggu. Ke nak tahu tepung jagung lagi? Ke pasal dia sos dia kena pekat sikit tak? Oh, abang nak pekat lagi. Abang suka benda yang pekat Saya tak tahu. Ke macam mana? Boleh. Saya tak kisah mana-mana. Pasal sos, saya rasa terpulanglah kepada selera masing-masing. Abang nak pekat lagi? Tapi okey kot. Kalau siapa suka sos yang macam ni, okey lah. Okey lah. Abang suka ke tak? Tak apa, biar je macam ni. Biar je macam ni Okey. Okey, nampak dah siap, kita boleh tutup api. Nanti kita akan isikan kuah ni kat dalam ni. Okey. Okey, kita kembali nanti. Saya ada ujian sebenarnya untuk Farin Ahmad. Kembali sudah segmen Teka Rasa. Kita nak uji Farin Ahmad. Abang tangan ni abang takut terpegang. Sebenarnya program apa ni? Abang terpegang benda lain, tak apa, takut saya yang terpegang abang. Okey, kita ada 2 benda yang abang kena rasa. So, saya akan bagi benda pertama dan abang tekalah. Benda sedap ke tak sedap? Sedap. Saya sepanjang episod yang kita dah shoot, ini yang paling sedap untuk abang. Macam famous tu. Lain macam untuk Farin Ahmad. Nampak dah tempat aku tak ada kat sini. Okey, kita cuba benda yang pertama. Kena teka. Buka mulut. Rasa. Bismillah. Buka. Nakal ni. Apa? Ini apa? Asam yang tahu, sebut asam yang tahu kat jambu, kat buah-buahan tu. Hello. Okey, cantik. Kedua. Okey, kedua. Allah. Apa? Sos Betul, sos asam Jawa, tamarind sauce ke benda tak? Bukan, dia sos yang masak tapi dia ada nama lain. Bukan asam Jawa. Sos Buah tu. 5, 4, buah asam. 3, betul. Plum sauce.
Plum Pandai. sauce. Pandai nak benda kat water. Buah asam, buah asam. Okey. baca. Mana lah Faridah Ahmad ni? Come on lah, ini benda mudah je. Riak. Okey. Aduh. Kita akan kembali selepas ini dalam segmen ketiga. Saya sangat suka segmen lepas ni bang. Ya. Sebab kita nak makan. Lagi dah pedas ke. Dan kita ada surprise lagi untuk Faridah Ahmad. Jadi terus bersama-sama dengan kami dalam Famous 2. Famous. Kembali semula mesti Famous 2 Famous mesti keempat. Macam penat sangat kita masak hari ni kan. Dengan nampak Faridah dah, Ahmad. tengok, dah tak sabar dah. Ya Allah, jantung sis berdebar. Tadi kita masak apa bang? Kita masak. Tahu? Mapo Mapo. tofu. Tofu mapo. Okey, Mapo. kita rasa. Rasa? Rasa lah. Abang ah. Silakan dulu. Bang, Okay, abang pun mantap. kan macam kalau orang kata kahwin lelaki, kahwin perempuan kalau kahwin lambat orang kata anak dah ada dua. Tapi Okay. lelaki macam Faridah Ahmad contohnya. Oh, steady. Steady kan? Macam mana abang rasa isteri abang sekarang ni yang cantik rupawan tu? Alhamdulillah. She's the one. Dia kan bila kita cakap pasal Oh. Oi. Betul lah. Being in love, to be loved and loving, kan. Dia memang fitrah manusia tau. Tapi benda yang kita dapat tengok, 20-an cara kita berfikir dan approach pada cinta lain. Bila dari 30-an ke atas dah lain. Kat situ sebenarnya kita tahu meaning of life, appreciate life and kenapa kita mencintai dan ingin dicintai. Okey, saya boleh katakan ini memang lahir dari hati seorang Faridah Ahmad sebab lain sangat dia punya bunyi, getar dan nada dia tu. Okey. Beza tak hidup sebagai seorang suami? Beza. Kemudian ada anak. Siapa untuk lelaki lah. Perempuan saya tak tahu macam mana. Tapi dia mesti ada. Tapi untuk lelaki, bila kita bujang, kita hanya fikirkan diri kita. Kita dapat, kita bekerja, kita income kita semua. Oh, it's all for me and family lah. Katalah mak ayah kan. Tapi bila dah ada, bila berkahwin ni, dah ada anak, ada isteri. Kalau anda adalah seorang lelaki yang benar-benar bertanggungjawab dan fokus, awak akan tahu sebenarnya awak hidup tu untuk apa dah. Kita tahu sebenarnya diri kita tu dah jatuh ke tempat ke level ketiga yang di mana yang first tu memang isteri kita, anak kita dan keluarga. Kita fikir diri kita kemudian. Itu nampaklah perbezaan dia lah. Obviously. Tapi kalau dari segi Biar kita pakai baju buruk, tak apa isteri pakai baju cantik. tapi isteri abang memang cantik. Kita tak boleh buat apa. Orang kalau cantik macam mana pun cantik. Cuma dari segi pemilihan watak contohnya selepas beristeri ni, baru-baru ni pun tengok juga abang sebagai... Abang memang watak kan suami yang ego, ceceraikan isteri, tinggalkan isteri, tak nak tapi dalam hati nak. Memang macam tu. Kat luar pun macam tu ke? Macam tersedap lah minum air Dah. dengar soalan. Macam simple je. Pemilihan watak. Macam watak-watak yang abang bawa tu. Ini soalan selalu saya dapat. Saya kata macam ni lah. Saya ni bila berkahwin pun berumah tangga, kita memang dah jadi seorang pelakon. Macam itu memang isteri kita macam mana pun, dia susah senang, dia akan faham dan cuba faham. Ya. Tapi macam kita sebagai seorang suami dan pasangan, kita tak boleh take for granted. Oh, letup. Nampak? Kita tak boleh take for granted. Di mana kalau apa-apa pun kita tahu kita seorang yang dah bersuami, kita kena ada hati yang kita kena jaga, tapi bila lakon tu tidak keterlaluan. Kita pun sentiasa communicate, saya cakap kat dia, okey buat apa hari ni, berlakon dengan siapa, macam mana. Mungkin kalau ada benda-benda ada pegang bahu sikit. kadang-kadang macam tu. Jadi Jujur lah lelaki kamu, jujur lah. Macam- Tak kisahlah pelakon ke tak. dia Rafa, dia sekarang ni dia awak tadi telefon suami awak cakap awak tak nak dengan saya kan? Nak Tak terus saya macam tak ada kan? Kan? Tadi kan? Macam tak ada. Naik bagi saya sama. Tak ada, tak bagi tahu. Main golf sama. Dia tengok kan? dia lagi story. Kita ada surprise banyak untuk Faridah Ahmad. Chef Irfan dan juga Chef Azmi. Wah. Betul ke? Azmi. Chef? Nampak panggil Chef. Mak. Letak tepi lah Tapi, Alamak. masuk duduk ni. Ini memang favourite saya ni. Allah Creme Akbar. brulee ni. Faridah Ahmad. 3 Creme brulee. tahun lagi 3 tahun lagi. Adakah Faridah Ahmad masih Bunga. Faridah Ahmad 3 tahun lagi adakah Faridah Ahmad masih relevan dalam industri perfilman? Sebenarnya untuk seorang selebriti, seorang pelakon tu, relevannya tidak di dalam dunia ataupun industri dia tu adalah Jap. bergantung kepada
orang ramai kepada peminat. Kalau peminat masih lagi nak tengok dia, nak mengharapkan hasil karya dia ataupun pengacaraan dia, maknanya kita still relevant. Dan insya-Allah saya cuba kekalkan diri saya macam tu. Tapi abang masih bertahan lah lama. Abang bukan yang macam cepat naik cepat turun tu macam tak rasa sikit ke tak? Alhamdulillah. Rasa dah? Ni ginger cream Brulee. boleh Sepatutnya kena brulee dia kena ketuk kan. Tapi ni mungkin dah tunggu kita lama. So dia dah cair sikit. Oh, Sedap? dia ada rasa-rasa ginger sikit yang tidak keterlaluan. So, ada ginger. Ya. What Dia do you mean by rasa ginger sikit? Dia rasa ginger. I mean rasa lebih manis. You know why? Ha. Sebab you sangat manis. Okay, last soalan last. Maksud famous untuk seorang Fahrin Ahmad. Okey. Famous secara umum, terkenal dan dikenali. Okay. Itu memang maksud kamus Dewan lah. Okey, terkenal. Tapi if you want my definition Yep. of famous pada saya ialah be famous kerana sesuatu deeds, sesuatu kebaikan. Tak perlu tak guna jadi famous tapi hanya kerana kisah-kisah yang tidak menarik. Boleh je dia ada pro and cons of being famous dan sebagainya. Tapi I choose the positive and the clean one. Alright. Wow. Kita nak boomerang sekejap. Busuk tadi pun nampak. Nak boomerang. Kita tudung sekejap. Okay. Abang sedia kita nak boomerang. Safe. Nanti hilang. Ui, Dagu sambil-sambil tu Sambil tu abang makan. saya dah sebat Yang kedua. yang plain. Kita ada hadiah sebenarnya dari Cap Kunci untuk Fahrin Ahmad. Sentiasa segar, sentiasa sedap. Terima kasih juga Cap Kunci yang merupakan penaja utama kita. Okay, make sure beli barang-barang Cap Kunci ni ada macam-macam kat dalam tu. Nanti masak je tag dia orang. Cuba cakap dia punya tagline tu. Cap kunci. Sentiasa segar, sentiasa sedap. Bahasa Inggeris. Cap kunci, sentiasa segar, sentiasa sedap. Sedapnya Fahrin Ahmad. Pilihlah cap kunci. Dan juga terima kasih. Janganlah kita pilih cap lain. Jangan. Oh, bukan? Jangan pilih cap lain. Jangan. Terima kasih kita cakap kepada penaja lokasi kita untuk hari ini. Kita kat mana bang? Kita di Berjaya Hill Resort. Berjaya Hills Golf and Country Club. Golf and Country Club. Terima Bukit kasih. Tinggi, terima kasih. Okey, kita boleh berakhir di sini. Dah habis ke? Dah habis tapi abang boleh terus makan. Please proceed and continue. Bukan kata janji kita 2 episod yang untuk Fahrin Ahmad ni? Abang nak 2. Abang buat semua lepas ni. Season 5 abang ambil lah. Kita orang semua balik abang buat semua. Okey. Terima kasih banyak untuk ada yang menonton kami. Terima kasih sekali lagi Fahrin Ahmad. Terima kasih. Famous to InsyaAllah, famous. Kita akan kembali lagi dalam episod seterusnya. Saya Raifah Zulkifli dan dia. Saya rasa saya Fahrin Ahmad. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum.